Amerika Syarikat, American Dream. Malam ini kita ingin membincangkan dan mendengar khabar daripada rakyat Malaysia berada di perantauan. Di malam ini Darah Muda mengangkat tajuk mengharungi COVID-19 di perantauan rakyat Malaysia di New York. Dan bila sebut tentang Amerika Syarikat, sedikit konteks apa yang berlaku di sana ketika ini merupakan sebuah negara yang mempunyai kes yang dilaporkan COVID-19 yang tertinggi di dunia dan angka kematian juga antara yang tertinggi dengan 8.5 juta kes yang dilaporkan, lebih daripada 226 kematian yang dilaporkan dengan penambahan hari ini sebanyak 20 kematian dan 515 kes baharu. Dan tapi untuk berlaku adil pada Amerika Syarikat, dari sudut nisbah kes dengan 1 juta populasi, Amerika Syarikat berada di tangga ke-19, lebih baik daripada beberapa negara lain seperti United Kingdom, UAE, Israel antara lain dan juga beberapa negara-negara kecil. Jadi untuk berikan konteks bahawa Amerika Syarikat merupakan kes yang tertinggi dengan kematian juga antara yang tertinggi, tapi lebih baik daripada negara. Dan satu lagi benda yang menarik perhatian kita bila sebut tentang Amerika Syarikat pada malam ini ialah berkenaan dengan pilihan raya presiden yang ketika ini sedang berlangsung, dan 14 hari lagi, 13 hari lagi akan ada pembuangan undi yang terakhir, dan esok pada 22 Oktober Khamis 8 malam waktu Amerika Syarikat akan berlangsung presidential debate yang kedua. Ini selepas daripada presidential debate yang dijadualkan sebelum ini dibatalkan kerana Presiden Donald Trump tidak mahu mengadakan debat secara virtual, dan esok akan ada satu lagi debate Presiden Amerika Syarikat. Tetapi untuk malam ini kita ingin mendengar pandangan dan sedikit koreksi tentang apa yang berlaku di Amerika Syarikat daripada perspektif dan mata dan lidah rakyat Malaysia yang ketika ini berada di New York dan ketika ini berada di talian Darah Muda, Tuan Boon Ho, rakyat Malaysia di New York, Amerika Syarikat. Boon Ho, mungkin awal ini ialah kita nak tahu tentang perkhabaran yang sangat mendebarkan kita kerana Amerika Syarikat mempunyai kes kematian yang sangat tinggi, dan kita difahamkan juga ada pertembungan yang kuat di antara rakyat US yang sebahagian yang pro pelitup muka dan sebahagian lain tidak bersetuju untuk memakai pelitup muka. Jadi bagaimana keadaan rakyat Malaysia khususnya di sana ketika ini? Mula-mula sekali saya nak terima kasih Bernama TV kerana sudi menemu bola saya. Kepada penonton di Semenanjung, Sabah Sarawak, harap selamat. Untuk jawapan soalan Irfan, memang kes COVID tinggi di Amerika Syarikat, tapi depends on the state. Terpulang kepada negeri-negeri mana dia. Ramai yang di negeri pro-demokrat katanya, dia mengikut SOP, penjarakan sosial, memakai pelitup muka, ada kuarantin. Tapi dengar sekarang di berita, negeri yang pro-Republican banyak kes COVID-19 yang semakin meningkat ya. Jadi untuk pandangan saya di New York sekarang masa boleh lagi terkawal situasi dia. Walaupun ada juga sebab kita dengan kes yang sangat tinggi dan kematian juga tinggi, ada tak di kalangan rakyat Malaysia yang termasuk dalam angka dan statistik itu? Ada juga yang saya kenali, ada juga yang saya kenali, ada seorang dua yang termasuk dalam statistik. Mungkin usia dia dah meningkat. Kita tahu COVID, kadar kematian dan kadar jangkitannya amat tinggi, dan juga kalau ada underlying conditions, mudah sikit kalau nak masuk ke hospital, ICU semua. So ada juga Malaysia yang kena, tapi yang kawan-kawan saya tu dia tak kena sangat. Dari sudut perkhidmatan kesihatan, kalau di Malaysia ini kita tahu bahawa kerajaan Malaysia menyediakan fasiliti kesihatan yang tip-top, terbaik dan boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia. Kalau di US itu situasinya berbeza kerana kerajaan tidak mengawal perkhidmatan kesihatan awam itu secara menyeluruh. Ada faktor dan juga peranan perkhidmatan kesihatan dari pihak swasta lebih dominan. Jadi untuk rakyat Malaysia, keadaannya bagaimana? Adakah ada kebimbangan kerana akses kesihatan yang agak terbatas, ataupun itu bukan suatu isu yang besar? Bukan
dari pandangan saya bukan suatu isu yang besar sebab ramai yang di sini ada, kita katakan health insurance ya. Pergi health insurance, boleh pergi hospital mana-mana, cuma bayarannya terpulang kepada coverage insurance tu. Lagipun walaupun kita Amerika Syarikat tiada perkhidmatan hospital awam, jikalau kita masuk hospital tak mampu nak bayar, dia takkan menolak servis tu. Dia juga akan rawat. Jadi dia ditanggung oleh pihak hospital lah. I see. Yang isu dia bukan akses tapi capacity. Bila mula-mula COVID ni merebak besar di banyak negeri, hospital dia capacity tak cukup. Banyak yang tak cukup ventilator kan. Kita ada isu ventilator tak cukup, kena import dari negara lain. Jadi katil pun tak cukup. Tapi sekarang isu dia dah stabil. Jadi bolehlah. Itu dari sudut perkhidmatan kesihatan awam yang diberikan kepada masyarakat dan rakyat di di US. Bagaimana pula dengan aktiviti komuniti di kalangan rakyat Malaysia di sana? Adakah ada sebarang aktiviti ataupun langkah tambahan untuk menjaga satu sama lain rakyat Malaysia di New York secara khususnya? Memang kita saling bantu-membantu. Yang aktiviti yang paling ketara kita tahu memang komunikasi dari konsulat besar New York. Dia kata ikut SOP, kalau nak pulang ke Malaysia ini yang kita perlu ikuti. Jadi di kalangan rakyat Malaysia, komuniti Malaysia di Amerika Syarikat, kita biasanya ikut laman sosial untuk mendapat khabar berita apa yang berlaku dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Dengan keadaan COVID sekarang ni, kita ramai yang tak nak keluar rumah ya. Walaupun kita tak ada KPKK di Amerika Syarikat, ramai yang bimbang, risau nak keluar rumah. Ya, Boon Hoo juga merupakan salah seorang bekas peserta Young Southeast Asia Leadership Initiative YSEALI yang dilaksanakan oleh US State Department. Dan kalau peserta-peserta YSEALI ini pergi ke US, biasanya antara perkara yang mereka buat kalau ada presidential election ialah turut sama dalam rally, dalam perhimpunan dan kempen parti-parti Demokrat dan juga Republik. Jadi ketika ini, ada tak rakyat Malaysia yang turut serta dalam perhimpunan-perhimpunan tersebut? Kalau ada, lebih banyak ke mana, Republik ataupun Demokrat? Sebab SOP antara dua parti ini berbeza. Kalau Republican kita tahu mereka tidak mewajibkan pemakaian penutup muka, tapi Demokrat sedikit berbeza. Saya tak boleh beri pandangan untuk semua peserta kempen-kempen tu, tapi dari pandangan saya memang ketara dia. SOP Republican dengan Demokrat ya. Boleh kita nampak dari presidential debate yang pertama, memang dari selepas presidential debate kita dapat tahu Donald Trump dapat COVID-19. Jadi untuk mereka yang pergi campaign trail tu, memanglah tak pakai pelitup muka untuk Republican, dia tak perjarakan sosial, versus Demokrat yang mungkin ikut SOP lebih ketat. Rakyat Malaysia ada tak yang mengikuti perhimpunan-perhimpunan itu? Itu saya tak dapat nak jawab. I see. Dalam situasi macam ni rasanya tak ramai. Di New York City memang tak ramai sebab memang COVID dia masih di luar. Mungkin di negeri-negeri yang lebih pro-Republican tu dia mungkin akan pergi. Ya, baik. Boon Hoo, kita berehat seketika dan kembali selepas ini kita nak masuk lebih mendalam tentang apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat, khususnya daripada perspektif pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang sedang berlaku ketika ini, dan kita ingin melihat dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh tetamu kami di Darah Muda. Boon Hoo, kesemuanya kembali selepas ini di Darah Muda. Terima
Terima kasih setia bersama Darah Muda. Malam ini bersama dengan Boon Ho, merupakan rakyat Malaysia yang sudah 18 tahun berkelana di Amerika Syarikat dan ketika ini berada di New York. Dan Boon Ho, untuk segmen kali ini saya nak fokuskan kepada US Presidential Debate. Dan saya bukan nak minta pandangan dari sudut politiknya, tapi lebih kepada apakah yang kita di Malaysia boleh belajar daripada apa yang berlaku di sana ketika ini dengan skala pilihan raya yang sangat besar, dengan pandemik COVID yang sedang melanda. Tapi sebelum itu nak mulakan sedikit dengan sedikit perspektif berkenaan dengan keadaan di lapangan ketika ini dengan Joe Biden mendahului Donald Trump sebanyak 9 mata dengan sokongan poll secara umumnya, sokongan kepada Biden 52% dan Donald Trump 41%. Mungkin sedikit komen tentang apa yang berlaku di lapangan ketika ini. Memang menarik soalan ini dan juga menarik pilihan raya tahun ini, ya. Bila Evan sebutkan poll tadi, depends on what polls you believe in, sebab ramai juga yang believe Donald Trump mendahului Joe Biden. Jadi saya tak pro mana-mana, tapi komen saya ialah menarik Amerika Syarikat ni, demokrasi. Kita lihat tahun 2016, ya, Donald Trump sebagai seorang ahli perniagaan dan katakanlah selebriti, ya, apprentice, you are fired, boleh menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-45. Ya, slogan dia Make America Great Again, ya. Jadi memang menarik bila dia dipilih sebagai presiden masa tu, sudah hampir 4 tahun dia menjadi. Dan juga Joe Biden, seorang senator yang berpengalaman, menjadi senator tahun 1972. Hampir 47 tahun dia menjadi senator, dan dia juga naik presiden kepada Presiden Obama tahun 2008-2012. Jadi pertempuran ini untuk dua kandidat ni, kita katakan memang menarik sebab Bila sebab Boon Ho sebut depends on what poll you believe in. Itu satu fasa dan kenyataan yang menarik sebab saya petik daripada BBC dan juga New York Times yang menyatakan bahawa Biden mendahului, tapi ada satu laporan lain daripada Independent United Kingdom yang menyatakan bahawa Trump masih ada harapan untuk menang dalam pilihan raya kali ini kerana ada hidden support. Tinggal lagi mungkin seterusnya ialah kita nak tahu juga berkenaan dengan bila berlaku je seperti Boon Ho sebut, Donald Trump jadi Presiden Amerika Syarikat, ada terlalu banyak misinterpretation, misinformation, misstatement, dan perkara-perkara ini memberikan kesan kepada seluruh dunia kan ia dibincangkan soal fake news, soal post-truth. Tinggal lagi di Malaysia, bagaimana kita menyikapi perubahan ini supaya ya kita nak bebas daripada fake news, daripada berita palsu ini. Tinggal lagi cabarannya itu sangat sukar. Serta di Malaysia pun bila dengar perkhabaran tentang COVID-19 ada macam-macam versi. Mungkin sedikit nasihat dan juga tips daripada Boon Ho yang berada di tengah-tengah apa yang berlaku di Amerika Syarikat ketika ini tentang bagaimana untuk kita berhadapan dengan situasi fake news dan juga misinterpretation, misstatement itu. Boleh. Sebelum laman sosial atau fake news ni, kita dapat kabar angin, ya. Jadi nasihat saya tu, kabar angin atau berita palsu, kita tak tahu berita palsu. Jangan layan sangat. Kalau dapat berita yang disebarkan dari laman sosial, WhatsApp ke, kita Google kejap. Adakah dasar kebenaran dia? Is that based on truth? Dan juga kita boleh bincangkan logik ke tak logik berita tu. Dan juga cubalah cari sumber-sumber yang lain selain daripada laman sosial. Memang benar, laman sosial sudah merubah, it has changed the landscape of politics and business, kan. Dia memang satu peralatan yang kuat, boleh dimanipulasi untuk kebaikan dan keburukan. Nasihat saya untuk semua, jangan panik, dapat berita dari sumber yang banyak, dan kalau orang nak menyebelahkan kita kena fikir bersatu padu tu untuk kebaikan rakyat ke kebaikan negara. Ini je satu faktor yang kita dapat lihat dari sudut Democrat versus Republican, right? Untuk belagakan rakyat versus perpaduan rakyat.
Ini Bodoh isu bila yang Bodoh sangat sifatkan menarik. demokrasi di US sebagai demokrasi yang menarik, tetapi apabila kita melihat presidential debate yang pertama hari itu, satu benda yang kita tak boleh bayangkan bagaimana berlaku over interruption daripada pihak Donald Trump ketika Joe Biden bercakap, dan Joe Biden mengeluarkan satu kenyataan shut up man, itu menjadi satu yang tular di media sosial. Tinggal lagi apa yang kita boleh belajar daripada budaya debat itu, kerana antara benda yang menarik berkaitan dengan US presidential debate lah, kita boleh lihat perdebatan tentang polisi dan dasar kerajaan untuk 4 tahun yang akan datang secara sangat konstruktif, tetapi nampaknya tidak berlaku ketika ini. Budaya debat tu saya sokong. Tapi kena lihat dari format dan juga moderator dia, ya. Katakan sebab kita sebagai rakyat biasanya dengar ucapan dari ahli politik atau pemimpin dari media saja. Tapi debat memang kita tanya soalan yang pressing questions. So saya rasa budaya ini boleh kita lihat, boleh jadikan as an example, ya, untuk maybe politik Malaysia. Tapi Evan, ya, the point you made about over interruption, kita boleh lihat kandidat dia memang cara dia, budaya dia tak sopan langsung. Dia macam bully, ya, kita katakan. Kita surprise sangat sebagai seorang presiden ataupun presiden Amerika Syarikat, katakan greatest country in the world, you're not acting presidential. Itu memang malu sikit lah. Bodoh, kalau boleh kita nak juga lihat daripada apa yang Bodoh lihat di Malaysia yang berlaku ketika ini, daripada perkhabaran melalui media ataupun melalui keluarga, apakah pandangan Bodoh tentang apa yang berlaku di Malaysia dari sudut bagaimana kita menangani COVID, apa yang boleh kita improve, dan juga mungkin sedikit tentang landscape politik yang berlaku di Malaysia ketika ini. Okey, saya nak katakan saya bukan ahli doktor ataupun penganalisa politik, tapi dari pandangan saya, COVID ni rasanya rakyat Malaysia memang kita jaga kita, ya. Yeah. Slogan dia, ya. Kita ikut SOP lebih baik daripada negara yang lain. Memang ketika ini apa yang berlaku di negeri-negeri Sabah, Semenanjung, ada CMCO sekali lagi, apa yang boleh kita buat ikut je SOP, memang kita cakap short term suffering for the longer term gain, ya. Pentingnya jaga kesihatan sendiri, ahli keluarga, sebab bila kita sihat, kita boleh berusaha lagi. Dan jangan lupa perpaduan sesama, ya. Kita jaga kita. Jatanegara, moto dia bersekutu tambah mutu. Jadi bila kita bersekutu, kita boleh berusaha naikkan taraf ekonomi negara. Satu lagi, untuk pemimpin-pemimpin negara. Saya difahamkan Bodoh ada di Malaysia sehinggalah tahun baru Cina tahun ini, kemudian barulah pulang ke US, dan ketika itu barulah COVID-19 menjadi suatu pandemik, diisytiharkan pandemik oleh WHO. Saya nak tanya juga, sehingga hari ini, apakah yang Bodoh rindu di Malaysia ni, khususnya di Jalan Kelang Lama? Kata benar, masa saya balik tu, kawan saya bawa saya ke Raub, patin tempoyak. I see. Sedap, patin tempoyak sedap, durian. Boleh sebut ke di Bernama TV? Bak kut teh pun saya rindu juga. Tapi benarlah, keluarga dengan kawan-kawan semua. Kita lihat situasi COVID ni, Malaysia menangani dengan lebih baik katanya, ya. Bukan kita, memang situasi ni tidak bagus untuk seluruh negara dunia, tapi Malaysia menangani dengan lebih baik. Perkhidmatan awam, frontliners, Datuk Noh Hisham, pemimpin-pemimpin negara. Walaupun pergelutan politik yang berlaku, kita kena ingat rakyat Malaysia yang perlu berusaha untuk semua.
Negara Datuk ni Kenyataan milik Bun Ho, saya semua tahu ya. Bun Ho sudah lama meninggalkan Malaysia sebab masih menggunakan istilah Datuk Nur Hisham. Sekarang dah Tan Sri Bun Ho. Tan Sri Nur Hisham. Oh, Tan Sri. Saya difaham. Ya. Bun Ho, saya difahamkan ada orang rumah dan juga anak yang ketika ini di rumah Bun Ho ketika ini, kalau boleh tengok sikit muka dia, mereka boleh say hi kepada keluarga di Muar ketika ini. Ya. Kalau keluarga yang di Muar yang melihat, salam Muar, kita suka makan sate. Come baby. Muka dia tak nampak sikit kan? Can you see the camera? Angkat sikit. Itu dia. Nampak kepala je. Ya, comelnya. Ini anak sulung dia Myra, yang ini anak bongsu dia Reina. Hai. Maaf ya, kamera dia tak. No, it's okay. Bun Ho mungkin ada pesan-pesan sikit kepada keluarga yang berada di Malaysia ketika ini. Pesan keluarga, saya rindu kepada semua, jaga kesihatan. Kita akan menangani COVID bersama. So stay safe and stay strong. And Irfan juga ya, selamat. Dan juga kepada penonton, kita jaga kita ya. Salam. Betul, kita kena usahakan secara bersama. Tapi tinggal lagi, bila sebut tentang duduk di US selama 18 tahun, saya kira ramai di kalangan rakyat Malaysia kalau melancong ke UK, ke Eropah, balik ke sini, bahasa Melayu tak jadi bahasa Melayu, dia jadi bahasa orang sana. So macam mana Bun Ho sendiri mengekalkan ciri-ciri dan jati diri sebagai rakyat Malaysia selama berada di perantauan? Memang ini terpulang kepada individu, tapi untuk saya juga masih baca buku bahasa, masih juga dengar lagu bahasa. Sini pun saya ada satu buku dari kawan saya ya, Abim, dari buku Abim, Toleransi Islam, Toleransi dalam Islam. Buku bahasa lah macam ni kita baca. Sebagai rakyat Malaysia, saya bangga dengan bahasa, bangga dengan budaya. Walaupun kita berbeza kulit, berbeza agama, berbeza bangsa, tapi darah masa merah, tanah tumpahnya darahku. Kalau saya pasti ada buku, saya tak pasti itu buku Islam dan Melayu. Siddiq Fadil ke itu di belakang di bawah kalender itu? Ya betul, nampak. Mata tepat. Ini semua dari Siddiq Fadil. Saya baca dah setengah dah. Memang bagus. Saya suka baca dan saya suka fahami budaya orang lain. Kita memang ada pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Saya rasa rakyat Malaysia patut mengenali sesama sendiri, ya, bukan dari sudut agama boleh, bangsa, makanan, banyak-banyak benda lah kita. Sebut tentang makanan. Sebut tentang makanan, Bun Ho, di sana orang rumah masak apa? Masak American breakfast ke? Masak tempoyak? Kurang lah. Masak nasi lemak, bihun goreng, nasi goreng banyak. Ya betul. Sambal belacan dari mak mertua ada lagi yang special dari Muar. Itu yang penting. Jangan perhabis tu. Nak lama lagi nak pakai. Terima kasih Bun Ho kerana bersama dengan kami di Darah Muda. Kita akan teruskan komunikasi dan perbincangan dan juga perkongsian ini kerana kita pasti bahawa nak dengar juga apa yang berlaku di negara-negara perantauan, khususnya di kalangan rakyat Malaysia yang berada di sana ketika ini di tengah-tengah pandemik ini. Terima kasih sekali Bun Ho bersama dengan kita. Jadi untuk semua penonton-penonton, sekali lagi di Darah Muda kita memberikan perhatian kepada apa yang disebut oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri pada petang tadi berkenaan dengan kita harus lebih disiplin soal SOP, terus jaga kesihatan, pastikan kita sentiasa sihat dan kita boleh putuskan rantaian COVID-19 ini secara bersama dan akhirnya kita akan menang. Jadi sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.